harap kau seperti dulu. Ku mahu bersamamu selamanya. Jangan dikau terpedaya dengan dosa. Kembalilah ku merayu padamu. Dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terhimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah. Dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terhimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah. Boleh dengar suara saya? Okey, jelas. Boleh dengar suara saya ke? Boleh Aisyah. Boleh. Okey. Mohon perhatian para hadirin yang dihormati sekalian. Majlis mempersilakan para hadirin untuk berada dalam keadaan yang selesa sepanjang program ini berlangsung. Bagi memastikan kelancaran program kita pada pagi ini, majlis memohon kerjasama para hadirin sekalian untuk meletakkan mikrofon anda dalam mood senyap. Majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Terima kasih. Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat jemputan ke dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Adat kita menyambut tetamu, salam dihulur, mesra bertamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, aluan didahulu. Yang berusaha Puan Suhaili binti Sulaiman, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Agama Melur. Yang dikasihi Saudara Muhammad Anas bin Malik, Pengarah Program Ceramah Pemilihan Kerjaya, yang mana satu pilihan anda, barisan jawatan kuasa pelaksana program seterusnya, para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bunga kaca cantik tersemat disanggul gadis bunga melati. Doa dibaca memohon rahmat. Semoga majlis sentiasa diberkati. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Anas bin Malik untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
tak tahu mereka selalunya menggunakan imajinasi, suka berimagine, membayangkan. Idea dia tu tak tahu mak datang. Maksudnya kalau datang waktu malam, malamlah dia akan bekerja. Dan kreatif. Okey. Jadi orang artistik ni dia mempunyai imajinatif ataupun imajinasi yang tinggi dan agak ekstrovert. Okey. Agak ekstrovert maksudnya ekstrovert ni suka bergaul, suka expose. Orang artistik. Okey. Minat pekerjaan macam ni lah, pelukis, ahli muzik, boleh baca. So ini yang Mama share daripada Prof. Amla dalam buku beliau, pelukis kartun animasi. Ni di antara kerja yang orang kata sekarang ni permintaan tinggi jugalah, pelukis kartun animasi. Okay. So deskripsi dia anda boleh baca di situ. Kalau pelajar Mama, dia suka tengok gaji. Bila tengok kerja mesti dia nak tengok gaji. Banyak apa gaji kerja ni Mama? Dia tanya. Dia fokus pada gaji. Biasalah pelajar kan dia baru nak tahu. So yang utama yang dalam fikiran dia itu. Okey, dari segi deskripsi ataupun penerangan mengenai kerjaya tu anda boleh tengok kat situ. Mencipta kartun bagi menggambarkan orang dari peristiwa. Mencipta kartun. Kalau anda lihat dekat TV sekarang, kartun yang menggunakan teknologi, kartun sekarang ni dah beza sikit. Bukan beza sikit, beza banyak daripada kartun-kartun yang dulu. Ejen Ali, Mama pernah tengok. So lagi advance sekarang ni. Okay. Kemudian daripada IMK, orang tu daripada IMK anda dapat yang tinggi, mungkin dapat markah yang tinggi dari IMK ialah social. Kalau Mama sebagai kaunselor, sebagai cikgu memang tinggilah untuk social, iaitu orang social ni suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Jadi orang ni agak extrovert, suka bergaul, suka expose, suka bercakap di depan, suka maknanya kalau dalam mungkin dalam Facebook ke dia suka buat live, bercakap-cakap, berkongsi ilmu, suka share. Jadi orang sosial ni. Okey, mereka berminat untuk menolong dalam memberitahu. Orang sosial ni suka memberitahu. Macam Mama, macam juga orang-orang sosial yang lain suka beritahu. Okay, suka share, suka menolong, melatih. Okay, melatih, memperkembang, mengubati serta membuat kebajikan kepada orang lain. Mereka mempunyai kemahiran mengguna kata-kata. Orang sosial ni dia pandai bercakap-cakap. Kejap anak Mama ni. Umi ada ni, mesyuarat ni. Puan tunggu dah. Telefon duduk atas peti dah, atas peti. Puan ambil dah. Minta maaf anak Mama dia nak telefon dia. Okey, kita sambung balik. Mereka mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata. So, orang sosial ni dia akan upgrade dari semasa ke semasa untuk mahir. Dia untuk perkayakan kata-kata dia, perbanyakkan kata-kata dia. Supaya dia boleh bercakap dan boleh share, boleh memberitahu orang terhadap ataupun ilmu yang dia ada ataupun topik yang dia nak perkatakan. Itu orang sosial. Mahir berkomunikasi dengan orang lain, memang orang sosial ni memang mahir. Dia pandai berkata-kata. Dan bila dia berkata-kata, orang tertarik dengannya untuk tak nak dengar. Tapi matlamat utama orang sosial adalah membuat kebajikan, kemasyarakatan dan
pendidikan. Itu hebatnya orang sosial. Jadi orang sosial ni dalam dia bekerja ataupun dia berurusan, dia tidak ada lain melainkan untuk kebajikan. Saham di akhirat. Bila dia niat, lillahi ta'ala dia berbuat sesuatu tu, maknanya dia akan dapat pahala. So anak-anak pelajar UPSI semua, bila satu-satu kebaikan yang anda buat, niatkan sedekah, insya-Allah pahalalah untuk anda. Okay? Minat bekerja sebagai pendidik. Kalau anda orang sosial, di antara kerja yang sesuai untuk anda adalah pendidik, pentadbir pendidikan, profesor. Pensyarah pun adalah kalau dia jawab IMK, Inventory Minat Kerjaya, profesor ataupun pensyarah, dia memang boleh, markah dia memang tinggilah untuk sosial. Pegawai kebajikan, ahli sosiologi, kaunselor dan jururawat. So ni salah satu kerja yang untuk orang sosial, iaitu wartawan. Jadi kerja ni memang memenatkan tanpa ketetapan waktu. So anda boleh tengok wartawan yang ada di TV tu membuat liputan-liputan kalau ada isu-isu. Kemudian ada juga yang melalui internet, maknanya dia tengok seseorang tu buat live ke apa, and then peristiwa yang berlaku tu dia terus ke lokasi. So sekarang ni sangat mudah lah dari segi untuk buat liputan bagi wartawan lah. Okay, dari segi gaji, tu tengok gaji permulaan 1,200 hingga 2,800 mengikut kelayakan. So maksudnya di situ dia akan meningkat, gaji tu akan meningkat, naik dari semasa ke semasa. Okay, mengikut kelayakan, pengalaman dan kebolehan. Okay. So itu kelulusan akademik, anda boleh tengok di situ. Sumber keuangan, ni maksud dia sumber keuangan semasa anda belajar di bidang wartawan. Okey, seterusnya enterprising. Orang ni adalah individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Enterprise, orang yang suka, minat dalam mempengaruhi. Suka mempengaruhi orang lain supaya dengar dia bercakap. Suka mengarah, memimpin dan mengurus individu lain. Pandai dan mahir memanipulasi orang lain. Okay. Biasanya orang enterprising ni terdiri daripada orang yang dalam bidang perniagaan lah. Dia pandai mempengaruhi orang untuk mendengar apa yang nak dikongsikan berkait dengan produk yang dia ada ataupun servis yang dia tawarkan. Okay, orang ni agak extrovert, orang enterprising agak extrovert, agresif, suka mengembara, suka peranan memimpin, pandai memujuk dan mengguna kata-kata. So itu bidang pekerjaan. Ni contoh kerja untuk orang enterprising. Mama ni sebab tekan next. Okay. Seterusnya last sekali adalah konvensional. Orang konvensional ni suka bekerja dengan data dan nombor. Jadi mereka mahir lah orang konvensional ni. Mahir dalam data dan nombor dalam bidang pengkeranian, mahir dalam menggunakan nombor dan selalunya melakukan sesuatu secara terperinci. Dia detail, bersifat akur. Akur ni ikut kata lah dan mengikut arahan. Praktikal. Dapat kawal diri, suka tugas-tugas berstruktur. Patuh pada peraturan, suka kerja-kerja pejabat dekat
dekat kaunter, file, penyimpan kira-kira dan penyambut tetamu. Ni contoh untuk orang konvensional, juru audit negara atau bandar, dia audit. Okay. Jadi, strategi pemilihan kerjaya. Yang Mama share di sini, strategi pemilihan kerjaya, kalau tadi awal-awal slide dulu, tidak kenal diri, tidak tahu minat dan sebagainya. So sekarang, strategi untuk kalian, anak-anak pelajar UPSI untuk memilih kerjaya, pertama kena kenal diri lah. Untuk kenal diri, ada ujian personality SIDIC, inventory personality SIDIC, supaya anda mengenal diri anda jenis macam mana. Tadi Mama dah nyatakan kan. Okay. Dengan cara menjawab ujian personality, anda lebih tahu diri anda macam mana. Jenis suka bersandar ke, jenis suka memberi memberi support ataupun memberi pertolongan, kena tahu. Okay. Kemudian kena kenal dunia pekerjaan. Tadi Mama dah share sedikit 6 pekerjaan untuk makluman, untuk pengetahuan kalian. And then memadamkan diri dengan pekerjaan. Kena tahu kalau anda jenis orang yang introvert, kerja apa yang sesuai untuk anda. Okay. Kalau anda jenis extrovert, kerja apa yang anda rasa sesuai untuk diri anda. Jadi, Mama percaya anak-anak pelajar UPSI banyak terlibat dengan aktiviti co-curriculum, aktiviti di college, dekat kampus. Mama percaya anda banyak terlibat. Sebenarnya penglibatan anda, keaktifan anda di college, di kampus, mungkin juga dalam masyarakat, anda turun keluar ataupun anda keluar daripada kampus, masuk dalam masyarakat, anda belajar. Dan dalam masa yang sama, anda belajar mengenai orang, mengenai interpersonal, pergaulan dengan orang. Kemudian anda belajar pekerjaan-pekerjaan yang orang itu sedang buat. Mungkin dia sebagai pensyarah, mungkin dia sebagai tutor, mungkin dia sebagai technician. So, dengan penglibatan anda aktif di kampus, di college ataupun juga di luar daripada universiti, anda belajar dari segi pekerjaan. Sebab itulah point Mama adalah awak kena aktif di college, di kampus. Dengan tu anda belajar mengenai pekerjaan. Jadi anda akan sesuaikanlah. Oh, kerja ni macam ni. Sesuai tak dengan aku ni? Contoh pensyarah. Oh, gini kerja pensyarah, bercakap di depan, beri lecture mengenai topik-topik yang nak dikongsi kepada pelajar. Kemudian habis lecture jumpa student, oh begini kerja pensyarah. Kemudian semua benda dia masuk. Semua aktiviti, maknanya banyak aktiviti yang dia join. Hasilnya dia boleh match dengan diri dia. Bila dia join program ni, dia kenal orang dan orang ni kerja apa, dia boleh kenal orang tu, oh orang ni kerja ni, oh gini kerja dia. Itu yang dia dapat. So Mama share dengan awak. Jadi anak-anak pelajar UPSI boleh juga buka YouTube, tengoklah mengenai kerjaya yang dia kongsikan dalam YouTube. Okay. Baiklah, ni top 10 skill in 2030. Okay. Ni antara pekerjaan yang akan, maknanya permintaan tinggi. Yang ni yang dikongsikan oleh penceramah semasa Mama join program under JPN. So Mama screenshot. Ini untuk panduan awak lah. Itu pekerjaan, contoh pekerjaan yang mendapat permintaan yang tinggi pada tahun 2030. Okay. Top 10 skill 2025.
Jadi ni anda boleh search banyak dalam YouTube yang dikongsi. Anda boleh ambil. Okay, tapi make sure ilmu yang anda ambil tu yang valid dah, yang betul. Okay, baiklah. Ni intipati perkembangan, teori perkembangan kejayaan Holland yang Mama dah share tadi. Terdapat 6 jenis personality, iaitu riaset tadilah yang Mama share. Realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Jadi individu ni dia akan mencari persekitaran yang akan membenarkan ekspresi diri. So, anda bila anda nak cari kerja ataupun seseorang individu lah, sesiapa pun, of course lah anda akan ekspresi diri, membenarkan ekspresi diri. Kalau awak jenis orang yang realistik, orang yang suka hands on, suka bekerja menggunakan tangan. So, anda akan bekerja dengan mungkin banyak menggunakan laptop, handphone ataupun kalau suka berkebun tu gunakan cangkul ke, gunakan mesin dan sebagainya. So, orang yang macam tu, dia punya kerja macam tu. Orang yang suka bercakap-cakap ni, orang yang social ni, kerja dia banyak menggunakan percakapan, bercakap and then menggunakan idea. Dia kena ada idea lah, dia kena ada ilmu, dia kena ada pengalaman untuk dia share ilmu dengan orang lain. Jadi kalau Mama setakat ni, Alhamdulillah, Mama jenis orang yang sosial dan persekitaran Mama adalah Mama suka bergaul dengan orang. Suka bercakap dengan orang, walaupun orang tu first time Mama kenal, tapi Mama akan orang first yang akan menegur orang tu lah. Itu diri Mama. So kita akan bekerja, kita akan mencari pekerjaan dengan sesuai dengan diri kita, membenarkan ekspresi diri kita. Motivasi, kepuasan, pencapaian, produktiviti dan stability bergantung kepada keselarasan antara jenis individu dengan jenis pekerjaan. So, yang dimaksudkan di sini, bila anda selaras personality anda dengan pekerjaan anda, motivasi itu dia automatically akan termotivasi. Dia akan motivasi sentiasa tinggi. Dan kepuasan tu dia akan dapat secara tidak langsung bila match dia punya pekerjaan dengan personality anda. Dia akan dapat bila berlaku sedemikian. Okay. And then kalau Mama lah, kalau Mama sebagai kaunselor, guru kaunseling di sekolah, tahap kepuasan Mama sangat boleh dikatakan tinggi kerana Mama puas dapat share ilmu yang Mama ada, Mama dapat bercerita, dapat membimbing, dapat melihat perubahan pelajar tu. Honestly, Mama katakan di sini, Mama sangat boleh dikatakan Mama sangat proud lah dengan Anas. Okay? Kerana peningkatan dirinya, performan dia, perkembangan dirinya daripada di SMK Emelo memang dia dah aktif. Tapi bila dia masuk universiti, dia meneruskan lagi. Tu yang menyebabkan Mama bangga dan Mama syukur kerana beliau masih meneruskan aktifnya di UPSI. Okey, untuk diri Mama, Mama puas bila melihat perkembangan diri anak-anak pelajar Mama. Sebab itulah sebagai guru kaunseling, doa Mama tu sentiasa berterusan untuk anak-anak pelajar Mama. Kalau doakan untuk 5 orang anak Mama, Mama akan doakan semua anak murid Mama.
Okey, anak murid itu maksudnya hari pertama mama jadi cikgu sampailah sekarang dan sampai bila-bila. You all termasuk anda semualah, anda semua dalam doa mama. So itulah bila kita maknanya bila personality kita yang macam ni dan kita dapat pekerjaan yang sesuai dengan jiwa kita, akan terbitlah, kita akan rasa kepuasan tu. Okay. Kemudian pencapaian, kita akan maksudnya bila kita dah bahagia, bila kita puas dengan pekerjaan yang kita sedang buat, kita akan upgrade diri. Contoh kalau mama, pencapaian mama, itulah mama sambung sarjana dan sekarang ni mama merupakan juga kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi kalau awak tengok dekat awak search lah, tekan Lembaga Kaunselor, senarai nama kaunselor yang ada di Malaysia ni, mama ada nama mama lah dalam senarai Lembaga Kaunselor Malaysia. Mama kaunselor berdaftar. Okey, jadi kalau mama nak buka konsultan di luar, boleh kerana mama ada lesen. Okey. Kemudian produktif ni maknanya sentiasa produktif lah, menyumbang kepada masyarakat, kepada pelajar. Dan hari ini mama rasa mama produktif kerana mama dapat share dengan pelajar UPSI. So kita ni, kita tak boleh statik. Kalau bagi mama tidak rasa tidak bahagia kalau mama just jadi kaunselor di SMK Law sahaja. No, mama tak boleh. Tapi mama kena kembangkan diri mama. Jadi bagi mama, fokus utama mama adalah kebajikan sebab mama orang sosial. So mama sangat menghayati jiwa sosial mama tu, kebajikan. Sebab itulah mama tidak meletakkan harga dan kalau boleh mama tak nak pembayaran. Mama tak nak bayaran, cukuplah bagi sijil lah sebagai bukti mama menyampaikan, berkongsi ilmu pada pagi ini untuk pelajar-pelajar UPSI. Tu orang sosial. Okay. Dan stability bergantung kepada, dan stabil lah, maknanya stabil. So mama sudah menjiwai. Bila kita masuk bidang pekerjaan kita, mungkin anak-anak pelajar rasa macam susah kerja ni, macam rasa tak selesa kan. Tapi bila kita sudah tanam dalam jiwa, dalam fikiran kita sudah masuk, maknanya kita terima dan kita redha dengan ketentuan yang untuk diri kita. Jadi kita berusaha. Mungkin lepas pada ni mama tahu ada di antara anak-anak pelajar UPSI yang rasa macam betul ke aku ambil kos ni kan? Okey dok, nanti lepas pada ni macam mana? Itulah yang selalu mama dengar daripada pelajar-pelajar universiti. Ex-student mama lah terutamanya bila dia masuk universiti. And then time cuti semester dia datang ke sekolah, cakap-cakap, berborak-borak. So terkeluarlah perkataan tu. Betul ke? Lepas pada ni nak jadi apa bidang. Sebenarnya bila awak masuk dalam bidang awak cuba sesuaikan diri dan dalam masa yang sama awak sesuaikan diri dan juga menghayati, menjiwai bidang yang awak dah masuk. Satu. Yang kedua, yang sampingan-sampingan tu pun awak kena belajar juga. Sebab pelajar sekarang dia kena multi skill. Kena pelbagai kemahiran awak, bukan setakat dalam bidang awak sahaja. Kalau contoh mama paling nampaknya Anas lah. Anas dalam masa yang sama mama buat cakap jujur lah. Masa baru ni tahun ni lah juga kan Anas. Dia jual nasi. Kemudian dalam masa sama juga dia mengajar Al-Quran secara online. Itu multi skill yang Anas buat. Dalam ni kemudian masuk pula UPSI ni. Jadi pelbagai yang kemahiran yang Anas dah buat.
dah sumbangkan untuk orang. So macam itulah yang anda perlu buat sekarang ni. Sebab dunia pekerjaan ni dia tidak hanya satu tu je. Kalau awak jadi seorang guru, awak bukan setakat jadi guru mengajar di sekolah, no. Awak juga buat kerja yang sampingan yang lain. Supaya awak multi, pelbagaikan. Okay, Mama bercakap pasal guru lah sebab Mama guru kan. Okay. Jadi, so kalau aspek keselarasan kerjaya di Nusantara tak? Orang dulu-dulu lah ni petikan yang daripada hikayat Awang Sulung Merah Muda. Untuk perkongsian anak-anak, Mama dulu pelajar aliran sastra. So Mama belajar lah ni hikayat Awang Sulung Merah Muda. Dalam buku tu dia kata yang pekak pembakar meriam, yang buta penghembus lesung, yang lumpuh penghalau ayam, yang pekung penjemuran, yang kurap memikul buluh. Sudah sesuai dengan diri orang tu. Kalau yang pekak ni dia tak dengar, dia bakar meriam. Bakar meriam kan kuat bunyi dia, meletup meriam tu tak. Jadi sesuailah dengan kerja orang pekak. Kemudian yang buta ni mata dia tak nampak kan, penghembus lesung. Bila dia hembus benda ataupun sekam padi lah yang Mama nampak sini, sekam macam kulit padi tu, dia hembus supaya kulit padi tu keluar. Jadi dia hembus, dia tiup supaya yang tinggal dalam lesung tu adalah beras lah. Dulu kan orang zaman dulu-dulu dia proses beras dengan tumbuk kan, dengan menggunakan lesung yang besar. Jadi sesuai, kita bekerja sesuai dengan diri kita. Sesuai, kalau dalam hikayat Awang Sulung Merah Muda ni, orang ni karakter dia lagu ni, sesuai kerja dia, sesuai dengan karakter dia. Okey. Jadi mengikut pandangan Plato, tiada dua manusia yang dilahirkan serupa. Faham? Tiada dua. Maknanya tidak ada manusia yang dilahirkan serupa. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar UPSI, Mama ni kembar. Kalau awak buka FB tu, ada seorang lagi kembar Mama, nama dia Suzira. Jadi betul lah pandangan Plato ni, tiada dua manusia yang dilahirkan serupa, tetapi setiap satunya berbeza antara satu sama lain. Mama, wajah Mama dengan kembar Mama sama, tak lalak je beza, dia bawa bibir. Okey, tapi memang kami berbeza. Mama cikgu dan dia adalah ketua kerani dekat Hospital Kemaman Terengganu. Jadi walaupun kita kembar, wajah sama, tapi perbezaannya tetap ada. Okey. Terutama dari segi pembawaan semula jadi, personality, minat, nilai, pencapaian. So, kalau Mama dengan kembar tu, walaupun dalam satu kandungan, dalam satu rahim, bila lahir, kami memang berbeza lah personality, dari segi pencapaian, dari segi minat. Okay, kami memang berbeza. Okay, dari segi kerja pun dah berbeza. Okay, seorang sesuai untuk pekerjaan, untuk sesuatu pekerjaan, manakala seorang lagi sesuai dengan pekerjaan yang lain. Okay, kesimpulannya, setiap individu adalah unik. Kita semua ni unik. Okay, oleh sebab itu bukan semua orang boleh menjadi misalnya jurutera, saintis, arkitek, kaunselor, ahli politik dan akaun yang berjaya dan cemerlang. Tidak semua orang boleh jadi sebagaimana kita. So kita adalah unik. Jadi bila anda berada dalam bidang anda, make sure anda menjiwai, anda menghayati, memahami bidang anda. Kemudian bila anda berada dalam bidang tersebut,
berbahagialah dengan bidang itu dan kalau boleh multi skill tadi, campurkan kerana persediaan awak. Tidak semestinya kalau mama dengar yang Ni Ama, saudara Ni Ama cakap malam tadi, dia kata tidak semestinya bila awak ambil pendidikan awak akan jadi cikgu, tak. Okay, sebab pendidikan bukan semestinya jadi cikgu. Pendidikan dia boleh juga jadi pendakwah di jabatan jabatan agama Islam, pendidikan. Ataupun mungkin juga boleh di dekat kebajikan masyarakat, okay, dalam bidang pendidikan. Okey, terutamanya kaunselor lah, sesuai juga di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, matlamat kejayaan individu perlu memenuhi ciri-ciri berikut. Maksudnya sebagaimana Mama dah nyatakan tadilah, sesuai dengan ciri psychological individu. Dah sentuh tadi kan. Kemudian mempunyai prospek kerja yang baik. Dari segi kerja, prospek tu sebab itulah Mama mengajak anak-anak pelajar UPSI supaya anda lengkapkan diri dengan multiple skill. Okey. Walaupun anda dah belajar bidang ni, pembangunan insan, tapi skill yang lain anda perlu belajar juga. Macam mana? Anda boleh search, anda boleh tanya melalui pensyarah, boleh tanya melalui parent awak, mungkin parent awak orang yang educated ataupun rakan-rakan anda ataupun kenalan anda, boleh search. Banyak cabang-cabang yang awak boleh cari. Okay, prospek kerja yang baik. Yang ketiga, memenuhi keperluan individu. Keperluan awak. Jadi ciri-ciri tersebut menyatakan, kalau contohlah anda mungkin bergelar guru ataupun mungkin juga bergelar seorang pensyarah ataupun pegawai, apa yang dimaksudkan dengan memenuhi keperluan individu ni, kalau awak rasa gaji awak cukup makan, contoh kalau macam cikgu lah, macam Mama, sekadar hidup boleh senang, alhamdulillah, maknanya memenuhi, maksudnya tidak boleh lebih daripada tu. Kalau awak jadi cikgu tapi awak nak hidup mewah dengan kereta mewah, rumah besar, banglo, tak boleh lah. Jadi kita kena mengikut kemampuan kita. Okay? Asalkan kita hidup dengan senang, kita hidup dengan selesa, itu sudah cukup. Kalau awak nak hidup kaya raya macam usahawan-usahawan yang ada di negara kita ni, yang tu biasanya usahawan lah. Dia boleh macam yang anda tengok sekarang lah, macam mana dia punya aset, dia punya harta-harta dia. Okay? So, kerja tu perlu memenuhi ciri-ciri itu, memenuhi keperluan kita sebagai individu. Dan yang keempat, sesuai dengan fizikal, keadaan fizikal. Fizikal tu maksudnya contohlah kalau pramugari kan, dia ada rate dia, tinggi kena dapat berapa, lepas tu dia punya berat badan, sesuai dengan fizikal. Kalau cikgu kena sesuai lah. Tapi kalau anda sudah berada dalam bidang yang awak dah ambil, go on, teruskan. Anda telah pun terpilih untuk program yang anda sudah lalui sekarang. Okay? Jadi jenis matlamat duniawi, matlamat akhirat. Jadi apa yang kita buat sepanjang hayat, sepanjang kehidupan kita dengan kerja kita,
biarlah matlamat kita adalah untuk selepas ni, selepas di dunia, iaitu matlamat akhirat. Ada juga matlamat semasa, matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang, dan matlamat terakhir iaitu syurga. Sebab itulah apa saja yang kita buat, niatkan kita buat kebaikan. Bila kita niat kebaikan adalah niat sedekah. Sedekah itu dengan sedekah tu kita dapat pahala dan itu adalah matlamat akhir kita, iaitu untuk mendapat ganjaran syurga Allah. So, make sure apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah yang baik-baik. Kalau dalam peperiksaan, jawablah dengan jujur, jawab dengan ikhlas. Kemudian kalau assignment yang diberikan oleh pensyarah, buat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa awak. Bila awak buat dengan penuh penghayatan, awak akan dapat kepuasan. Syaratnya buat dengan sepenuh jiwa dengan ikhlas. Jadi lastly awak akan dapat kepuasan tu. Dan orang yang betul-betul menghayati, menjiwai bidang dia, memang dia akan bahagia dan kebahagiaan itu akan nampak di wajah dia. Alright, ni Mama nak share sedikit. Terakhir sekali lah ni kerjaya Mama sebagai kaunselor. Mama handle kursus pembimbing rakan sebaya. Mama percaya dekat UPSI pun ada kursus, ada buat kursus ni pembimbing rakan siswa kan. Okay. Ni kerja kaunselor, buat sesi kaunseling kelompok, sesi individu. Okay. Kemudian kursus buat di asrama. Ni asrama SMKA Melo lah ni. Ini program anjuran pihak luar. Siapa kenal tu yang sebelah kanan tu. Penulis buku. Orang muda lagi. So pernah datang ke sekolah kita. Yang sebelah kiri tu ex-student kita juga. Ex-student kita Universiti Melaya melaksanakan program perkongsian mengenai hala 7 selepas SPM untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Okay. Ni kerjaya kaunselor juga, memberi taklimat pengisian UPU online. Kita kumpulkan bekas-bekas pelajar kita yang dah habis SPM. Datang semula habis tamat SPM, masa dia orang tunggu result tu kita panggil. So kita bagi taklimat and then kita terus suruh dia isi untuk permohonan ke universiti UPU online. Okay. Program homeroom yang ni di asrama, program homeroom daripada guru-guru, tapi yang handle-nya kaunselor lah. Mama juga merupakan warden asrama. Jadi anak-anak pelajar yang bercadang untuk buat program di Sekolah Agama Melo, SMKA Melo, Mama sangat alu-alukan. Program anjuran UPSI, tapi dia punya peserta adalah pelajar-pelajar SMKA Melo. So boleh buat insyaAllah. Boleh hubungi Mama. Okay. Sekian, terima kasih. Sesungguhnya yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin kekurangan itu daripada kelemahan diri Mama. Ingat, apa ilmu yang Mama share di sini adalah untuk panduan anak-anak pelajar. Dan anak-anak boleh tambah lagi ilmu tu melalui search dalam online dan sebagainya, tanya dengan orang yang lebih mahir. Mama ni share sedikit saja ilmu yang Mama ada untuk panduan. Jadi harapan Mama, doa Mama untuk kalian, anda dapat kerja, dapat menghayati bidang yang sudah anda ada dengan baik dan anda menjiwai bidang yang sudah anda ada, dan walaupun berada dalam bidang tu, tambah lagi multiple skill untuk diri anda supaya anda boleh turun ataupun keluar kepada masyarakat, masuk dalam masyarakat dengan anda sudah pun banyak kemahiran. Dalam masa tu orang akan ambil awak bekerja dengan dia. Orang akan yakin dengan anda. Okay.
Jadi itu saja daripada Mama. Sekian saja perkongsian daripada Mama untuk pagi ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Puan Suhaili atas perkongsian maklumat yang sangat berguna dan juga padat buat para peserta kita pada pagi ini. Okey, baik. Sekarang ni kita tiba pada sesi soal jawab pula ya. Okey, para hadirin yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan ataupun masalah tentang pemilihan kerjaya diminta untuk membuka mikrofon anda. Dipersilakan sekiranya ada. Okeylah. Begini, Mama. Kita panggil Mama boleh ke? Boleh. Okey, Mama, saya ada satu persoalan yang selalu bermain dalam fikiran saya lah berkaitan dengan pilihan kerjaya. Kadang-kala anak-anak dia ada kerjaya yang dia nak kecapi. Dan kadang-kadang kerjaya itu ditentang oleh ibu bapanya sendiri kerana dikatakan kerjaya tersebut tidak menjamin masa hadapan, pekerjaannya tidak memiliki ataupun menawarkan gaji yang tidak setimpal kadang-kadang. Dan ada stereotip ataupun tabu yang menyebabkan ibu bapa melarang mereka untuk memilih kerjaya tersebut. So macam mana anak-anak untuk bagaimana anak-anak ingin memujuk ataupun melembutkan hati ibu bapa ini untuk menerima pemilihan kerjaya mereka. Itu soalan daripada saya lah. Okey, terima kasih Nur Aisyah atas soalan tu. Bila Nur Aisyah mengemukakan soalan tu sebenarnya banyak yang diutarakan oleh pelajar-pelajar kepada Mama lah. Terutama sekali apabila masa nak memilih program pengajian selepas tamat SPM ataupun masa tingkatan 5 pun dah ada, masa tingkatan 4 pun dah ada. Jadi dari segi mungkin kita minat bidang kita tu, tapi parent tidak bersetuju. Okay. Bagi pandangan Mama selaku guru bimbingan dan kaunseling, pandangan Mama persefahaman antara parent dengan anak tu sangat perlu, sangat penting. Jadi itu maknanya perlu ada perbincangan dan di sinilah anak tu perlu memainkan peranan, duduk sama-sama dengan parent, cerita, cakap yang saya ni minat bidang ni, kemudian saya mahir dalam bidang ni dan saya nampak dah peluang. Maknanya kalau Aisyah berada di dalam situasi tu, Aisyah berkata-kata, Aisyah beritahu dengan keadaan yang awak meyakinkan parent awak. Kalau awak just kata tapi awak tak tahu prospek kerjaya, kalau awak berada dalam bidang ni, awak tak tahu prospek kerjaya, maknanya parent awak kurang yakin. Okay. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari segi belajar. Individu yang belajar tu adalah diri awak, Aisyah sendiri. Okay, awak yang nak belajar tapi bukan parent awak. So awak kena nyatakan lah, Mama sebenarnya saya betul-betul minat bidang ni dan saya tahu prospek bidang ni. Kemudian saya pun dah search dia punya peluang. Okay, yakinkan dia. And then Mama kena tahu juga sebab saya yang belajar. Saya tahu diri saya apa yang saya nak. Kemudian of course lah bila saya tahu apa yang saya nak, saya akan buat yang terbaik. Semasa bercakap dengan parent tu, yakinkan dia. Pastikan dia faham and then dia percaya kepada Aisyah yang Aisyah akan buat yang terbaik. Kemudian buktikan yang terbaik.
And then minta supaya ibu bapa doakan kita supaya kita ni sentiasa istiqamah berusaha dalam bidang yang sudah kita ada. Okay. Kalau mama pernah ada parent lah, awak pun mungkin ada terbaca jugalah yang dalam media sosial sekarang kan, ada pernah terdapat pelajar yang dia dah habis dah belajar. Lepas tu dia bagi sijil lah, sijil yang dia dapat kepada parent dia. Ni sijil yang saya dapat. And then ni untuk yang mama nak. Okay, lepas ni saya nak buat apa yang saya nak pula. Jadi yang tu maknanya dia sudah menurutlah kata ibu bapa. Tapi sebenarnya bidang tu dia tak nak pun. Jadi kita tak naklah macam tu. Maksudnya dia sudah pun belajar dan melaluinya dengan masa yang lama. Kemudian lastly dia tidak mahu pun bidang tu. Kita tak nak. Jadi di sini mama nak bagi tahu persefahaman antara anak dengan ibu bapa, kemudian buatkan ibu bapa faham, and then mama percaya bila kita cakap elok-elok dengan lemah lembut, dengan sepenuh hati, parent kita boleh faham. Itu yang boleh mama respon lah daripada soalan Aisyah. Okay, terima kasih mama atas penjelasan soalan pertama. Okey, kita ada soalan yang kedua dalam chat. Saya ada soalan daripada Zulida Rahman. Kalau minat doktor, tapi jenis yang pendiam, macam mana ya? Sesuai atau tidak ke perlu tukar? Itu soalan daripada Zulida Rahman. Okey, terima kasih Zulida atas soalan tu. Minat doktor tapi pendiam. Kalau mama share tadi, doktor adalah orang yang investigatif. Tapi dalam masa yang sama dia perlu bercakap. Okay. Sebenarnya kalau awak minat bidang doktor and then awak mampu dari segi pencapaian awak sesuai, bagi mama tidak ada masalah. Kerana jenis yang pendiam tu dia sebenarnya kita boleh latih diri kita. Kita boleh pupuk, kita boleh buat, kita boleh usahakan supaya kita kurang pendiam. Satu. Yang kedua, bila Zulida berada dalam bidang doktor, dalam kerja doktor tu, sedikit sebanyak awak akan bergaul dengan orang dan awak akan bercakap, awak akan explain kepada passion awak tu. And then secara tidak langsung, pendiam tu sedikit-sedikit dia akan semakin kurang dan awak boleh sesuaikan diri dengan kerja awak sebagai doktor. Jadi soalan awak sesuai tak ke perlu tukar? Bagi mama dari segi tukar tu terpulang kepada awak. Kalau awak sudah berada dalam bidang doktor tu, cadangan mama go on. Kerana jenis pendiam tu dia boleh latih diri awak. Dan bila awak berada dalam bidang tu sedikit sebanyak, pendiam tu dia akan semakin hilang bila awak berada dalam bidang tu. Kalau pengalaman mama sebagai kaunselor, nak bercakap first time, nak bercakap kat depan. Dia punya gemuruh Allah saja yang tahu. Nampak ni tangan terketar-ketar ni bila pegang buku nota kan. Tapi sebab kita sudah berada dalam bidang tu, sudah bekerja dalam kerjaya tu. So kita latih diri kita. Dalam masa yang sama, kita doakan supaya kita dapat menangani keadaan tersebut. Itulah yang mama boleh kongsi sedikit dengan Cik Zulida. Baik. Okey, soalan yang seterusnya ada ke daripada kalangan peserta kita? Hello, Assalamualaikum. Boleh saya tanya soalan kepada Mama? Boleh. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey Mama, soalan saya,
apabila seseorang itu kan dia berada dalam keadaan yang dilema, di mana seseorang tu dia tidak pasti sama ada dia perlu memilih kerjaya yang diminati tetapi gajinya lebih rendah atau kerjaya yang kurang diminati tetapi lebih tinggi. Boleh Mama beri nasihat ataupun cadangan dan panduan untuk yang seorang berada dalam dilema dalam keadaan macam tu. Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih Siti Nur Aisyah. Soalan awak soalan yang bagus. Dalam dilema gaji, dia minat kerja tu tapi gaji rendah. Satu lagi tak minat tapi gaji tinggi. Alright. Dari segi kita kena tanya diri kita. Macam Mama dah jelaskan tadi, kita bila kita nak sesuatu, kita buat sesuatu tu dengan penuh penghayatan, penjiwaan, bila kita betul-betul suka. Okey, dan kita tidak, keutamaan adalah kepada yang kita nak. Bila kita fikir dari segi yang kita nak, kita minat tu, gaji tu yang kedua kita fikir. Tapi Mama ni bergantung kepada, maknanya bergantung kepada diri masing-masing lah. Ini pandangan yang Mama bagi. Baik. Apa yang Mama kongsi ni maksudnya kalau pada diri Mama, bila kita minat satu-satu kerja tu dan kita boleh menghayati, menjiwai kerja tu, itu adalah keutamaan. Okey. Yang kedua dari segi gaji tu, bila kita dah mahir, bila kita dah mahir dalam bidang tu, mungkin kita boleh beralih tempat kerja. Tapi tempat yang baru tu mungkin menawarkan gaji yang tinggi kerana dia melihat dari segi kemahiran kita, dari segi pengalaman kita. Jadi fokus utama Mama untuk soalan Siti Nur Aisyah tadi adalah yang kita nak dulu. Bila kita nak, kita akan buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, next kita akan fikir balik. Kita akan fikir lagi. And then macam Mama cakap tadi, dari segi multiple skill, kita perlu pelengkapkan diri kita dengan kepelbagaian kemahiran untuk diri kita. Barulah orang macam contoh, orang minta tolong buat ni, awak boleh. Orang minta tolong buat tu, awak boleh. Satu lagi Mama nak share juga, sepanjang bergelar mahasiswa UPSI ni, cadangan Mama, biarlah awak betul-betul rapat ataupun pensyarah kenal awak, and then awak buatlah macam edit thesis senior awak yang buat master dan sebagainya. Bila awak buat kerja-kerja macam tu, itu adalah untuk kemahiran untuk awak. Mungkin awak akan sambung peringkat pengajian. And then untuk dengan pensyarah pula, pensyarah mengenali awak, and then dia mudah. Contohnya dia ada benda-benda yang perlukan pertolongan awak. So bila pensyarah kenal awak, awak kenal pensyarah, itu peluang untuk awak dari segi menambahkan kemahiran awak. Kemahiran dari segi contohnya untuk buat tesis, untuk mungkin juga membantu pensyarah dan sebagainya. Ataupun pensyarah tu boleh perkenalkan awak kepada rakannya untuk bidang-bidang tugas sebagai pensyarah. Okey. Mama, saya ada satu lagi soalan. Saya baru teringat. Kadang-kadang kalau kita nak buat satu pemilihan kerjaya tersebut, kita kena buat checklist kan? Betul tak Mama? Okay. Kadang-kadang dan macam mana kita nak buat checklist tu secara teratur ataupun apa kesalahan yang kita perlu elak supaya kita tak menyesal di masa akan datang jika kita pilih kerjaya tersebut. Macam mana tu Mama? Okey, dari segi checklist tu bergantung kepada individu. Boleh kalau Nur Aisyah nak buat checklist,
Cuma keutamaan kita sekarang sebagaimana Mama dah kongsi itu adalah dari segi awak menjawab ujian minat kerjaya, awak mengenali diri awak, kemudian personality awak macam mana. Bila awak mengenali itu, awak akan tahu dari segi kerjaya. Contohnya kalau di unit bimbingan dan kaunseling agama Melo, Mama ada senarai buku ataupun senarai kerjaya. Bila awak orang sosial, dia bawah tu dia ada list kerja yang sesuai untuk orang sosial. Jadi kalau mungkin kaunselor di UPSI mungkin ada ataupun mungkin awak boleh Google Prof Amla. Okey. Jadi kalau katakanlah awak tinggi dari segi investigatif, list kerjaya untuk orang investigatif ada. So awak boleh pilih daripada list tu mana yang awak minat. Jadi untuk soalan Nur Aisyah tu Mama rasa itulah. Maknanya bergantung kepada individu. Checklist tu mungkin awak fikir dari segi keperluan awak, dari segi kehendak keluarga, parent awak dan sebagainya. Okey, terima kasih Mama atas segala jawapan dan pendapat yang diberikanlah. Okey, ada lagi ke soalan yang masih hendak ditanya? Selamat sejahtera. Mama, saya ada satu soalan boleh saya tanya ke? Boleh. Pernah tak Mama menemui seorang individu yang dia memang mempunyai ciri-ciri macam Mama tadi dah share lah, macam investigatif, sosial, artistik semua tu. Jadi ada tak seseorang individu itu dia memenuhi kesemua ataupun kebanyakan ciri-ciri sehingga dia menghadapi masalah dalam pemilihan kerjaya? Kerana dia boleh jadi guru, dia boleh jadi kaunselor, dia boleh jadi apa-apa saja pemilihan kerjaya yang sesuai dengan ciri-ciri dia. Jadi dia ini juga ada satu masalah lah kepada orang tersebut. Okey, terima kasih saudari Chen Hui Teng atas soalan tu. Mama memang pernah lah jumpa pelajar yang memenuhi ciri-ciri tu. Okey, dia banyak pilihan kerja yang dia nak. Dia nak jadi doktor, dia nak jadi saintis. Kalau doktor ni investigatif lah. Dalam masa yang sama, dia nak juga jadi cikgu. Okey. Jadi kalau dari segi ciri-ciri yang ada pada dirinya, kita lebih fokus kepada hasil ujian minat kerjaya yang dia dapat. Okey. Kalau katakanlah dia cenderung untuk jadi seorang cikgu, tapi dia ni jenis orang yang investigatif, suka menyelidik, suka research, dia boleh jadi cikgu dalam bidang sains, cikgu sains. Jadi di sini kita tengok dia ada ciri investigatif, dia juga ada sosial, boleh jadi cikgu bidang sains. Kalau dia juga minat untuk jadi seorang doktor, tetapi mungkin macam soalan tadilah, soalan daripada Zulida tadilah, tapi dia jenis yang kurang sosial, pendiam, introvert. Bila berada dalam bidang tu, lama kelamaan dia akan biasakan diri dan introvert dia akan semakin berkurangan. Gitulah yang boleh Mama respon. Adakah Mama menjawab? Ya. Terima kasih Mama. Sama. Okey, baik. Saya masih menunggu beberapa soalan yang mungkin para peserta ingin bertanya. Sekiranya tiada, saya nak teruskan kepada sesi penutup lah. Dan saya nak minta Mama memberi sedikit rumusan, nasihat dan juga tips yang terakhir lah untuk kami catat dan juga kami simpan dalam kepala, dalam hati untuk memastikan nasihat-nasihat Mama ini dapat digunakan pada masa akan datang. Okey, tapi sebelum Mama beri sedikit nasihat, Mama nak minta Anas share, boleh ke?
share mengenai pengalaman Anas yang maksudkan tadi dari segi multiple skill yang awak dah buat sebelum ni. Untuk makluman anak-anak pelajar UPSI, Anas di sekolah merupakan ahli nasyid. Betul kan Anas? Kumpulan nasyid sekolah. Lepas tu baca Quran bersama dengan Qayyim. Okay. And then selepas tamat SPM, kalau yang Mama tahulah, mengajar Al-Quran melalui online. Kemudian ada juga berniaga. Berniaga lah. Okay. Mama cuma nak tahu dari segi multiple skill yang telah Anas lakukan lah. Apa yang Anas dapat daripada multiple skill yang telah Anas buat tu. Extrovert. Alhamdulillah, terima kasih Anas. Jadi perkongsian Anas tadi menunjukkan Anas ni seorang yang terus berusaha mencari dan terus mencari untuk pelengkapkan diri. Kalau Mama jadi jadi seorang majikan, Mama nak pekerja macam Anas. Sentiasa berusaha, sentiasa melengkapkan diri. Firdaus tu letak 2 tanda, bagi 2 tu, 2 jari lah, ibu jari. Jadi inilah contoh. Inilah contoh untuk anak-anak pelajar UPSI yang lain. Supaya anda upgrade lagi diri sendiri. Syaratnya anda nak perbaiki, upgrade diri, perkembangkan diri anda. Okay. Dari segi tips tadi yang Nur Aisyah minta dari Mama, pandangan atau nasihat. Salah satunya yang Anas buat tu mungkin anda boleh jadikan panduan untuk diri anda semua. Mama rasa puas sangat perkongsian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Syukur. Okay, ambillah peluang. Gunakan perkongsian kita pada pagi ini untuk diri masing-masing supaya anda jadi lebih baik. Okay. Kemudian dari segi tips tu tiada yang lain melainkan kita sentiasa berdoa untuk tambah baik diri kita dari semasa ke semasa. Untuk jadi lebih baik. Kalau dulu kita jenis yang lemah,
jenis yang jenis take for granted, macam cepat mengambil benda tu sebagai ambil mudah satu-satu benda tu, tapi sekarang ni kita jadi orang yang sentiasa ambil benda tu satu yang serius. Okay. Bila satu-satu benda, satu-satu perkara yang diamanahkan kepada kita, walaupun contoh kita berada dalam bilik, kita melihat kipas, kipas tu masih on, sedangkan bilik tu tak ada orang dah, dan kita tengok masih on, ataupun kita di perpustakaan, kita tengok dah tak ada orang dah, so kita ambil benda tu serius, ambil tutup suis kipas tu. Barulah kita semua benda bila kita jujur, kita ikhlas, and then yang baik-baik saja akan datang kepada kita. Okay? So doakan kita nak yang baik-baik, kita doakan untuk permudahkan. Sebab itulah kalau bolehlah Mama nak menyeru, nak meminta kepada anak-anak pelajar UPSI yang ada ni, apa saja yang terbit daripada mulut awak, apa saja yang terfikir di kepala awak, di minda awak, terdetik dalam hati awak, make sure setiap kali yang berlaku tu adalah semua baik-baik saja. Kalau awak nak update status ke, awak nak letak story awak dekat FB ke, dekat mana-mana, benda tu yang baik-baik saja. So bila kita buat yang baik-baik tu, and then yang baik-baik saja juga akan datang untuk kita. Jadi kalau awak tengok dekat bukan FB, WhatsApp Mama tu pun status tu kan. Mama tulis, awak bacalah nanti. Kalau awak perasan lah. Okay. Kemudian dari segi kesungguhan lah. Bila kita buat sesuatu, make sure kita buat dengan bersungguh-sungguh. Walaupun benda tu kita rasa benda tu kecil, tapi kita buat dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat kepuasan. Okay. And then explore yang mungkin bidang baru untuk awak, macam Anas dia dah explore. Mungkin Anas boleh explore lagi untuk perlengkapkan diri awak, kerana itulah tuntutan zaman sekarang. Mama tengok ada sesetengah, Mama tengok online lah dalam internet, pelayan di restoran pun dia guna robot dah. Macam mana tu bila guna robot? So bila guna robot, peluang untuk orang jadi pelayan serve makanan dah makin berkurang lah bila dia guna robot dekat restoran ke. So itulah kita nak explore lagi. Okay. Kemudian dari segi pergaulan, bila awak niat bergaul, niat lillahi ta'ala, niat yang baik, insya-Allah yang baik-baik saja awak dapat. Tak ada niat yang tidak baik. Okay, bila awak bergaul dengan sesiapa saja, dengan budak sekalipun, awak akan dapat sesuatu yang baik daripada budak tu, walaupun orang tu lebih muda daripada awak. So pada pagi ni Mama dapat sesuatu daripada Anas. Mama juga dapat sesuatu daripada Aisyah, daripada Siti Nur Aisyah. Mama juga dapat sesuatu daripada Firdaus. Apa yang Mama dapat daripada Firdaus? Itu adalah moral support daripada Firdaus untuk Anas. Dua ibu jari itu, moral support. Kita kena sentiasa beri moral support kepada orang di sekeliling kita. Sebab kita pun perlu moral support daripada orang lain. Kenapa? Kerana suatu hari nanti mungkin kita akan jadi, kita akan berniaga ke. Jadi kita akan perlukan orang membeli barang-barang kita, dan dalam masa sama sekarang ni kita juga boleh jadi pembeli kepada orang yang berniaga. Dalam masa yang sama juga kita tolong dia, bersedekah. Okay. Yang paling penting sekali adalah harapan ibu bapa lah. Sebagai anak, harapan ibu bapa. Setiap ibu mengharapkan yang terbaik daripada anak dia. So, harapan ibu bapa ni maknanya ibu bapa sentiasa mendoakan supaya anaknya dapat manage diri dengan baik. Kemudian suatu hari nanti bila dah berkeluarga, awak boleh handle keluarga awak dan awak jadi contoh model terbaik untuk family awak. Dan tanpa ada masalah. Maksudnya masalah yang besar lah maksud Mama.
Okey. Jadi harapan ibu bapa itulah yang nak tengoknya. Kerana kalau mama mama berasa bahagia, rasa syukur, dapat menyumbang, dapat membantu parent mama. Daripada keluarga yang susah, mama daripada keluarga yang susah, tetapi bila mama dah bekerja, mama boleh bantu parent mama dan mereka sekarang tak perlulah bekerja. Adik-beradik mama yang lain pun membantu juga. Okay. So last memang last ni, sokongan dari ibu bapa sangat penting. Sokongan dari segi doa mereka, mungkin juga dari segi duit lah. Ada juga perlu parent bagi duit kan, tolong anak. So yang paling utama sekali sokongan dari segi doa ibu bapa. Itulah yang paling utama. Dan kalau mama macam mama kata tadi, doa mama untuk 5 anak mama, terus mama akan cakap doa untuk anak-anak muridku. Itulah yang paling penting. Jadi percaya atau tidak, doa ni sangat mustajab. Bila kita dah berdoa tu, Allah dah kabul dah doa kita. Jadi anak-anak pelajar yang ada depan mama ni banyak-banyakkanlah berdoa. Apa saja yang baik-baik yang awak nak, awak doakan. Dengan siapa mama nak kahwin pun mama minta doa. Mama nak kahwin dengan seorang cikgu. Cikgu tu ada sains, matematik. Alhamdulillah Allah kabul. Mama memang dapat seorang cikgu. Apa yang mama minta umur 25. Okey? Allah kabul terus. Jadi doakan semua untuk diri kita, untuk ibu bapa kita, cikgu kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah bila kita doakan orang juga akan doakan kita. Jadi saya kalau mama bahagia sangat pagi. Terima kasih, syukur, Alhamdulillah. Sekian. Terima kasih atas soalan mama. Mama, tapi ada lagi satu soalan saya dalam ruangan chat. Dia kata, Assalamualaikum mama, ni daripada Siti Hajar. Dia ada satu persoalan. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi pilihan kerjaya? Mungkin dari segi selain dari minat, komitmen diri, penilaian diri semua. So mama mungkin ada lagi satu kata satu lagi faktor yang patut diambil kira. Macam mana tu mama? Okey, faktor lain. Kalau dari segi faktor lain tu, yang kalau based on pengalaman lah. Kalau faktor lain, Alhamdulillah, yang mama nampak adalah faktor keluarga. Maksudnya, dari segi background keluarga, ayah keluarga, ayah cikgu, mak cikgu, kemudian datuk cikgu, ataupun datuk dia doktor, mak dia doktor. Itu yang mama nampak lah segi faktor lain. Jadi dia nampak surrounding dia, sekitaran dia, kerja yang macam tu. Jadi itu faktor lain yang mempengaruhi individu tersebut untuk memilih kerja. Itu yang boleh masalah. Mungkin dapat memenuhi dari segi Hajar untuk soalan tu. Terima kasih. Baik, terima kasih mama atas segala jawapan bagi setiap soalan dan juga rumusan yang mama bagi sebentar tadi. Baiklah, tibalah kita pada penghujung dari masa sama mencuri kita ya. Okey. Sebelum akhir majlis, dimintalah semua para hadirin untuk membuka kamera sebentar untuk menjadikan sesi gambar. Izin kita ni juga sila bersedia untuk mengambil akhir sesi ini. Satu, dua, tiga. Okay, Ustaz. Satu, dua. Ustaz, aku kerja ni sebab
sudi bersama kami, bagi berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang baik. Begitu. Oleh itu, sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang sempurna itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Sekejap ya. Kalau ada peserta yang nak live, boleh di baik. Pertama sekali, saya tengah program, saya mengucapkan terima kasih kepada semua JK programnya, sehingga malam kita setting hari ini tempat nasib tidak menimpa kita. Maaf, mungkin itu adalah silapan diri saya juga. Dan saya menyusun seperti tadi, mohon maaf kepada penceramah dan mohon maaf kepada hadirin dan juga peserta yang menunggu di live dan tanya kami dan sebagainya. Saya mohon maaf sangat sebab ada masalah teknik di live dan ini akan masuk ke Google Meet kalau sekarang menggunakan Instagram dan tentang pemilihan kerjaya lah. Dan saya lagi pasti kerja yang saya nak jadi pada masa depan ialah seorang cikgu lah. Macam Mama jugalah datang mendidik orang dan seterusnya membawa kemajuan kepada negara lah. Jadi saya rasa dapat banyak walaupun hari ini memang banyak yang berlaku dan saya sendiri pun kerap pula rasa macam mana kan. Tapi syukurnya semua orang memberi kerjasama yang baik dan dapat bertindak dengan balas dengan cepat dan akhirnya berjaya juga. Saya rasa ini merupakan dugaan daripada Tuhan. Walaupun pada mulanya macam rasa macam penat, rasa kenapa susah jalankan. Jadi selepas dugaan mesti dapatlah yang kelancaran. Jangan selepas ujian dapatlah peluang itu. Jadi itulah daripada saya. Terima kasih. Okay, saya rasa dari itu sajalah untuk hari ini. Jadi kita tutup program kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu saja.